Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan magbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi ahli jawatan kuasa Surau Taman Megah, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kape waras alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang, terutamanya akan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipanjangkan umur, diam tak diam pada malam ini terbenamnya matahari kita dah masuk 9
Muharram 1445 Hijriah, ya. Yang mana kita masih lagi di awal tahun barulah. Telah berhijrah daripada 1444 Hijriah berpindah kepada 1445. Bermakna semakin bertambah dia punya jumlah angkanya. Ujungnya 44 pergi 45, ya. Tapi bukan bermakna umur kita semakin bertambah, ya. Bermakna umur kita semakin makin kuranglah sebenarnya, tuan-tuan. Dan apabila sebut bulan Muharram ini adalah bulan sulung, ya, bulan sulung dalam tahun Hijriah, yang mana dalam ayat Al-Quran ada menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna indatas suhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, ya. Di waktu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah SWT yang menciptakannya. Allah Ta'ala telah tetapkan 12 bulan, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Saya buat nasi takut lupa, ya. Jadi buat nasi tu ingat terus, kalau bulan Januari, Februari memang hafal sungguh masih. Ya, bulan Hijriah ni kadang-kadang tak hafal, ya. Jadi tuan-tuan, ada 12 bulan. Dan 12 bulan tu semua baik belaka. Tapi ada 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Arba'atun hurum, ya. 4 bulan tu apa dia? Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Rawahul Muslim, Rawahul Bukhari, Rasulullah ada menyatakan 4 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyan, 3 bulan berturut-turut. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni bulan bungsu, bulan yang hujung sekali. Kalau Masihi itu bulan Disember, ya. Kemudian bulan Muharram, 3 bulan ni berturut-turut. Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram. Manakala sing siji meneh wa Rajabul Mudar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Manakala yang satu lagi tengah-tengah antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban, tengah-tengahnya iaitu bulan Rajab. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka kita jangan persiakan begitu sahaja 4 bulan ni. Janganlah kita tergolong dalam fala taslimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menginyanya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Pada bulan permulaan Islam ni, ya, permulaan Islam 4 bulan ni diharamkan berperang. Tapi yang dimasukkan juga dalam jangan kamu menginyanya diri kamu dalam bulan 4 itu, janganlah kita melepaskan 4 bulan itu begitu sahaja. Ono wong tuan-tuan, ono wong ora kisah bulan apa podo ae. Tapi udah wong Taman Mekah lah, ya. Ada orang tuan-tuan hamba Allah, dia tak kira bulan apa, podo, maksudnya sama aja. Tak kira lah bulan Zulqaidah ya kono, bulan Zulhijjah ya kono, bulan Muharram ya kono, bulan Rajab ya kono, bulan Ramadan pun kono. Podo ya, orang kaya tak ada apa-apa. Ya, bulan orang sibuk bulan Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram berusaha untuk melakukan puasa sunat Tasu'ah dan Ansurah. Yuk puasa yuk, yuk kono, ya. Kapeh kono ya. Jangan berlalu begitu saja, sebab tuan-tuan, kita ni belum tahu sama ada jumpa bulan Muharram yang akan datang ataupun tidak. Adakah kita yakin yang tuan-tuan ni jumpa lagi bulan Muharram 1446 Hijriah? Belum tentu. Kita tak tahu bila kita akan pergi. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang itu tidak terdahulu ataupun terkemudian walaupun satu saat sekalipun. Jadi kita jumpa bulan Muharram ni, kita gunakanlah sebaik-baiknya. Tingkatkanlah amal ibadah. Bulan yang lain pun kita beribadah. Lagi-lagi bulan Muharram ni kita tingkatkan. Sebab bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kan dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan
afdalu siyami ba'da sari ramadana siyamu sahrillah muharram. Rawahu Muslim. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan, Ramadan tu sebelah barang tentulah sebaik-baik puasa, iaitu puasa wajib. Ya, bulan Ramadan sebulan, 29 hari ataupun 30 hari. Selepas bulan Ramadan sebaik-baik puasa adalah bulan Allah. Allah Taala dalam hadis ni diiktiraf bulan Muharram itu bulan Allah, iaitu selepas sebaik-baik puasa bulan Ramadan adalah puasa dalam bulan dalam bulan apa? Dalam bulan Muharram. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau tak boleh hangger dino bulan Muharram puasa, setidak-tidaknya dalam bulan Muharram ni kalau boleh satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Ataupun ambil 3 hari dalam setiap bulan termasuk bulan Muharram. Ataupun malas kira rajin jugalah. Ambil kalau tak mampu sangat ambil 10 Muharram, tapi sebaik-baiknya kalau boleh ambil 9 Muharram pun ambil. Sebab ambil itu maksudnya berpuasa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada menyatakan dalam hadisnya, lain baqaitu ila qabilin la asumanna tashi. Sekiranya aku masih hidup hingga ke tahun hadapan, nascaya aku akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram, hari Tasu'ah. Kerana nak membezakan antara orang Yahudi dan orang Yahudi yang berpuasa, memuliakan 10 Muharram itu. Jadi kita membezakannya. Rasulullah menggalakkan kita, sekiranya dia masih hidup, walaupun Rasulullah tak dapat melakukannya, kita hendaklah melaksanakannya. Ia adalah merupakan satu sunnah. Kalau kita boleh ambil 9 dan 10. Ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitu juga dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Zubdatun, ya. Daripada Abdullah bin Amru, dalam hadis tersebut ada 5 malam yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Bukan bermakna siang tak boleh doalah banyak-banyak. Bukan bermakna selain pada 5 malam ni tak boleh berdoalah. Tapi 5 malam yo laki kenteng berdoa. Kaya wong minat delok bola, ya. Hari-hari biasa, perlawanan biasa, tengok tak? Tengok. Nek minat lah. Nek orang minat je kono. Ya? Hari biasa tengok TV biasa. Tapi final lawan akhir, Johor lawan KL. Contohnya lepas saya pun tak tahu. Masa tu ada kelas lah Johor. Ada kelas kat mana? Ahad malam Isnin tak salah saya. Betul Sabtu malam Ahad. Ahad malam Isnin lah. Sabtu malam Ahad. Oh saja je test, memang tuan-tuan ingatlah tu. Sabtu malam Ahad. Tu belajar saya lupa betul. Sabtu malam betul je kat sekawan desa betul. Sabtu malam Ahad contohnya. Hari biasa minat menengok, tapi lawan akhir ni ya Allah lagi sungguh-sungguh. TV kat rumah kecil. Wah, sanggup ngeteh. Ono sing warung sing mapar ke LCD kuwedi ning skrin kan. Yang lagi minat, wah beli tiket nonton dekat stadium sendiri. Wah kan. Ibaratnya hari-hari biasa dia maksudnya berdoa, tapi 5 malam ni lagi kenteng dia berdoa, lagi rajin dia berdoa pada Allah, lagi banyak contohnya beristighfar pada Allah. Iaitu kata Rasulullah daripada Abdullah bin Amru, pertama tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu tuan-tuan malam Jumaat. Ya, malam Jumaat. Yang kedua malam 10 Muharram. Jadi tahun ini tuan-tuan 10 Muharram pada malam Jumaat. Dan hari Jumaat, malam Jumaat tu juga di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam besok rajin-rajin berdoa. Tapi saya tengok dekat whiteboard ni ada program ni. Majlis Asyura, ya. Tuan-tuan hadirin hadirat. Tak buat bubur tak apa, tapi banyakkan doa, ya. Bubur tu tak jadi salah, nak buat niatnya jamu orang makan dapat pahala tuan-tuan, ya. Yang ketiganya iaitu malam nisfu Sa'ban. Ya. Ini mudah-mudahan kita panjang umur. Jangan tinggalkan malam Sa'ban, banyak berdoa. Keempat iaitu malam hari raya Idul Fitri, hari yang pertama. Yang kelima malam hari raya Idul Adha. Tapi kalau dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menyatakan dia 10 Muharram tak termasuk. Dia masukkan iaitu awal Rejab. Jadi tak kiralah tuan-tuan, ya. Awal Rejab pun kita banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Sebab itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah hijrah yang terbaik?" Ya. Ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah hijrah yang paling apik?" Ya. Kita apabila sebut hijrah ni ingat peristiwa Rasulullah berhijrah daripada Mekkatul Mukarramah ke Yasrib, betul?
Itu adalah suatu peristiwa yang banyak tauladan yang kita dapat ambil. Tapi hijrah ni berpindah bukan setakat hijrah tempat aja, hijrah fizikal. Tapi hijrah yang terbaik kata Rasulullah, al-muhajiru man hajarasu. Hijrah yang terbaik adalah kata hadis Rasulullah, orang yang berhijrah yang sebenar-benarnya, hijrah yang terbaik, orang yang menghijrahkan dirinya daripada keburukan. Itu adalah sebaik-baik hijrah. Contohnya tuan-tuan, 1444 masih lagi main judi mesin. Judi mesin contoh Tahun 1445 insaf. Nampak mesin judi pun benci. Dia bertaubat sebenar-benar, dia tak ulangi lagi. Dia berusaha mencari rezeki yang halal, betul tak? Itu hijrah terbaik, meninggalkan judi yang haram, mencari rezeki yang halal. Kalau contohnya yang lepas dah baik, dia sembahyang memang tak tinggal, tapi sembahyang berjemaah cuma sembahyang Jumaat aja. Pakal sembahyang Jumaat tu tak boleh buat sendiri. Kalau sendiri dia buat sembahyang kat rumah aja. Tapi tak boleh buat sendiri, pergi jugalah pergi masjid ataupun surau. Tapi tahun 1445 ni berhijrah lebih baik. Dia sembahyang tapi berhijrah, berjemaah dekat surau. Kalau sebelumnya seminggu sekali hari Jumaat, 1445 dia sembahyang maghrib boleh berjemaah. Duduk dengan majlis ilmu sampai sembahyang isyak dia berjemaah. Sembahyang subuh pun dapat berjemaah. Itu perubahan yang lebih baik. Itu adalah hijrah yang terbaik. Tapi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada hijrah, gelem orang gelem, tetap akan berlaku. Ada yang hijrah tuan-tuan, tuan-tuan suka ke, tak suka ke, tuan-tuan nak ke, tak nak ke, tetap akan berlaku. Contohnya hijrah muda kepada tua. Akan berlaku. Tuan-tuan makan majun ke apa, kacip Fatimah ke, apa-apalah. Kacip Fatimah perempuan Contohnya berjalan kaki 10,000 langkah, makan dijaga, tapi tua tetap akan berlaku. Tua tak berlaku. Contohnya rambut kita. Tapi semua putih hitam-hitam semua ni. Semua muda-muda depan saya ni. Rambut kita nak tak nak pun akan berhijrah. Hitam kepada putih. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah ada menyatakan dalam wasiatnya pada Sayyidina Ali, dalam kitab Wasiatul Mustafa yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Rasulullah ada menyatakan pesanan kepada Sayyidina Ali, ya Aliun, idza kana al-insanu fi sakaratil maut fa inna mafasilatu tusallimu ala ba'din taqulu assalamu alayki fa inni mutu wa kadzal bayda'u ala sya'rati syauda. Apa tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, besok kita ketika nak menghadapi sakaratul maut, apabila nyawa nak berpisah daripada tubuh badan, nak disentap, rupa-rupanya anggota kita ni, antara anggota ni, hidung dengan mulut, mata dengan hidung, ke tangan dengan kaki, dia saling memberi salam. Assalamu alayki fa inni mutu, salam sejahtera atasmu, maka rasanya aku akan mati, aku telah mati. Termasuklah kata Rasulullah, rambut yang hitam, rambut putih akan beritahu pada rambut yang hitam. Bermakna tuan-tuan, siapa yang rambutnya putih ni tuan-tuan, tanda-tanda umurnya di penghujung usia. Dan mati semakin hampir. Tapi bocah-bocah yang ngono wis ustaz wis uban, jarang-jarang. Budak ada tapi jarang-jarang. Siapa biasa rambut yang putih ni, orang yang telah berumur lah biasanya. Lagi-lagi dah 40 ke atas, Jadi orang yang tumbuh uban ni tuan-tuan, uban putih ni beri salam kepada rambut yang hitam, bahawa tuan punya diri ni tak lama lagi mati semakin hampir. Sebab itu siapa yang tumbuh uban tuan-tuan, bersyukurlah, jangan mengeluh, redha, kerana ganjarannya begitu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, la tantifu saibama min muslimin yasibu saibatan fil islami ila kataballahu lahu biha hasanah wa hatta anhu biha khati'ah. Rawahul Abu Daud, riwayat Abu Daud. Tidak ada seorang muslim yang mana tumbuh padanya sehelai uban di dalam Islam, melainkan Allah menulis baginya setiap satu uban itu satu pahala, diampunkan setiap satu uban itu satu dosa. Maksudnya dosa yang kecil.
Wah, jadi satu rambut tu janggutnya semua dah putih. Tuan-tuan cuba kira, mampu tak tuan-tuan kira? Suara sempet Ustaz orang ngira. Zikir pun kadang orang malas nak kira kak. Malah tuan-tuan dalam hadis juga menyatakan, dalam hadis daripada Amr bin Su'aib, dia mendengar Rasulullah bersabda apa? La tantifu saiba min muslimin yasibu saibatan fil islami ila kanat lahu nuray yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban. Orang nak tumbuh uban ni biasa ni gatal dah sih. Gatal gatal. Ada gatal tak? Ya kena tahan tuan-tuan. Potong tak apa. Elakkan daripada mencabut walaupun tidak haram makruh kata ulama. Elakkan daripada cabut. Potong tak jadi masalah. Ya. Tidak ada seorang Muslim yang mana tumbuh padanya selai uban di dalam Islam, melainkan besok uban tersebut menjadi cahaya buatnya pada hari kiamat. Ya. Menjadi cahaya besok juga hari kiamat. Lagi banyak makin teranglah. Ya. Anggota badan kita. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, itu contohlah hijrah yang nak tak nak akan berlaku. Yang keduanya tuan-tuan hadirin hadirat, apakah hijrah nak tak nak akan berlaku? Iaitu kematian. Wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Surah Al-A'raf ayat 34. Apabila sampai ajal seseorang itu tidak terdahulu ataupun terkemudian walaupun satu saat sekalipun. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya teringat seorang ulama salaf yang bernama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu masa Imam Syafi'i ini hampir meninggal, dia berkata pada sahabat, "Wahai sahabatku, aku akan meninggalkan dunia ini. Dan aku akan berpisah denganmu, wahai sahabat. Aku tak tahu," kata Imam Syafi'i, "adakah rohku ini menuju ke surga, aku akan ucapkan tahniah. Kalau pergi ke neraka, aku akan ucapkan takziah." Tengok. Imam Syafi'i tuan-tuan amalannya luar biasa tuan-tuan. Bulan Ramadan tuan-tuan, Imam Syafi'i diceritakan, diriwayatkan khatam Quran 60 kali. Tuan-tuan bulan Ramadan pernah tak khatam Quran 60 kali? Semua senyap ni memang 60 kali lah. Ya. Kau 60 kali dapat 6 kali pun. 6 kali pun banyak sungguh. Dapat 1 kali pun cerita 1 taman tak habis-habis. Cerita tu abang tuan-tuan. Ya. Fakih dalam bab apa, dalam hadis, dalam bab fiqh, ya, dalam bab akhlak dan tasawuf. Tapi Imam Syafi'i pun masih dalam keadaan dalam keadaan berharap kepada Allah supaya dia masuk surga dalam mendapat rahmat Allah. Begitu juga anak muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak muridnya. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, manakala Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni salah seorang gurunya Imam Syafi'i. Diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal ni ketika dia meninggal dunia, berapa ramai yang mengiringi jenazahnya. Ada dinyatakan dalam kitab Al-Aqibat yang telah ditulis oleh Syekh Abu Muhammad bin Ilyas Al-Haq. Diceritakan tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang mengiringi jenazahnya, yang solatkan jenazahnya, ketika itu Khalifah Al-Mutawakkil telah melantik beberapa orang untuk mengira bilangan orang yang menyolatkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Seberapa ramai tuan-tuan? 2.300.000 orang. Ramai apa orang? Ada orang taman ni meninggal yang mengiringi jenazahnya sampai 2.300.000 orang. Sebab itu tanda-tanda dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ribuan orang ataupun lebih daripada ribuan orang yang mensolatkan jenazahnya. Paling sikit kalau boleh 40. Ya, kalau boleh. Kalau ramai yang datang, itu salah satu, bukan semua. Salah satu tandanya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal oleh anaknya Abdullah bin Ahmad. Ketika ayahnya tengah nazak, dia kata apa? Tidak, nanti. Tidak, nanti. Imam Abdullah bin Ahmad pun anaknya dekatkan mulutnya di telinganya, lalu dia berkata apa? Mengajarkan talqin, la ilaha illallah. Tidak, nanti. Kenapa disebut tidak nanti? Lalu Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan sakit gering,
lalu matanya dia dalam keadaan sadar. Lalu anaknya Abdullah bin Ahmad tanya, wahai ayahku, kenapa ayah mengatakan tidak, nanti, tidak, nanti? Bahawa wahai anakku, iblis telah menghampiriku, dia gigit jari jemariku. Jari ini cokot, kau tahu? Digigit. Lalu kata iblis tu, wahai Ahmad, mari milu aku. Wahai Ahmad, mari ikut saya, syaitan dulu. Mari ikut aku, wahai Ahmad. Kata Imam Ahmad, nanti tidak. Nanti aku akan selamat kalau tak ikut kamu. Sebab tu tidak, nanti. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ni pernah ditanya oleh sahabatnya kepada anak-anaknya, wahai Abdullah bin Ahmad, bagaimana amalan ibadah ayah kamu ketika dia sihat ketika hidup? Ayahku, kata anaknya Imam Ahmad, sehari semalam dia sembahyang tak kurang 300 rakaat. Tuan-tuan pernah sembahyang sehari semalam 300 rakaat? Masya Allah, tabarakallah. Bulan Ramadan pun malam 21 belakang imam. Malam 22 belakang sekali. Malam 23 belakang imam lagi. Malam 24 belakang sekali. Sebab malam ganjil, malam itu Qadar ni bawa penuh, ya. Malam genap tak mungkin duduk belakang buat 8 rakaat balik, tuan-tuan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia sihat sehari semalam 300 rakaat, dan apabila pemerintahan ditukar dengan pemerintah ketika itu berpahaman Mu'tazilah, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal ni telah difitnah dan diseksa sehingga dibebaskan dalam keadaan sakit. Walaupun dalam keadaan sakit, Imam Ahmad bin Hanbal dia solat sehari semalam tak kurang 150 rakaat. Macam itu pun tuan-tuan, amalannya macam itu, mati pun iblis teko maneh masih nyokot jarinya loh, tuan-tuan. Datang masih menggigit jari supaya jangan pandai mengucapkan kalimat tauhid, tuan-tuan. Jadi kita, tuan-tuan, maka kita jangan tangguh-tangguhkan untuk melakukan amal ibadah. Engkau disik. Lagi-lagi kalau umurnya dah 60, tuan-tuan, Rasulullah sering banyak baca doa ketika rukuk dan sujud. Terutamanya sembahyang sunat lah. Kalau sembahyang fardu ni ikut imam nanti terlambat sangat, baca lebih sangat. Sembahyang sunat baca apa? Contoh yang paling mudah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Setiap kali rukuk, setiap kali sujud, lepas kita baca tasbih rukuk dan sujud, banyakkan baca tu. Nanti saya bagi kitabnya, tuan-tuan. Ya, itu yang paling pendek, yang panjang pun ada. Ya. Supaya Rasulullah umur hujung 60 hingga 63, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah banyak baca doa ni. Kalau kita fahami doa tu, doa tersebut banyak minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hijrah yang terbaik itu contoh hijrah yang tetap akan berlaku. Betul ya, tuan-tuan? Dulu kalau tuan-tuan kalau perempuan ya, umur 20, maghrib bawa motor rantainya pedot. Perempuan umur 22, 20, pinggang masih 22, 24. Naik motor rantainya putus ataupun bocor. Agak-agak kalau tahan orang senang tak orang nak berhenti? Senang, silap-silap Pak Imam pun berhenti. Ya. Oh, pinggang 28 ramping. Nak ke mana dek? Motor bocor. Tak apa, kita tolong. Tapi kalau umur dah 68, maghrib pula, gigi tak ada. Oh, rambut tak pakai tudung, terurai. Nak berhenti ke tak? Ini orang kan Pontianak Itu umur, tuan-tuan. Cerita. Tuan-tuan hadirin hadirat. Jadi tuan-tuan, hijrah yang terbaik ni, hijrah sikap yang negatif kepada positif. Yang pada buruk kepada kebaikan. Pertamanya contohnya tuan-tuan, hijrah dari segi hati kita. Hati kita ni kena hijrah apa, tuan-tuan? Hati kita ni kena hijrah, tuan-tuan, daripada sifat-sifat mazmumah, hijrahlah kepada sifat-sifat mahmudah. Kalau hati kita 1444, contohnya ada sifat-sifat kutuk. Contohnya ada tak ikhlas buat sesuatu, ada perasaan hasad dengki, ada riak, ada ujub. 1445 Hijrah ni berusaha supaya hati kita dihiasi dengan sifat mahmudah.
ikhlas, tawaduk, tak sombong, tak riak. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat Allah, zikrullah ni dalam setiap suasana. Dalam setiap semua keadaan kita kena ingat pada Allah, zikrullah. Terutamanya 4 keadaan. Saya rasa yang dalam surau ni termasuk yang cakap ni tuan-tuan, tak terlepas daripada 4 keadaan, 4 suasana ini. Pertama, ketika kita melakukan ketaatan, kena ingat pada Allah. Yang kedua, kalau kita dah melakukan maksiat, kalau dia ingat pada Allah, dia akan segera bertaubat. Kalau dia ingat pada Allah, insya-Allah dia tak melakukan maksiat. Duduk dekat warung, kau nak tahu tak? Si fulan tu astaghfirullahalazim. Kenapa kau istighfar? Kita berdua je lah, orang lain tak dengar lah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita bual yang lain. Ingat Allah tak? Dia tak jadi nak mengumpat contohnya. Tapi kalau dia tak ingat, wah, cerita tak habis-habis. Lepas tu dia duduk, dia ingat pada Allah. Ya Allah, aku tadi mengumpat sahabat jiran aku, ya Allah. Dia ingat pada Allah, dia segera bertaubat. Cetak motor, pergi orang yang diumpat tu, minta maaf. Yang ketiga, keadaan ketika menerima nikmat, kena ingat pada Allah. Nascaya kita akan bersyukur. Contohnya tuan-tuan duduk kat Taman Megah, tapi kebun dekat Kampung Baru, ya Allah, berhektar-hektar. Contohnya, kebun dekat Seri Medan, ada kebun. Wah, setiap hujung bulan nak ambil gajian sawit. Wah, sampai aja yang kerani tu pun, Tuan Haji minta maaf. Timbang sawit Tuan Haji selalu dapat 10 tan. Tapi kali ni cuma dapat 1 tan. Kuiki nyolong ke apa? Timbangnya rosak kak? Arab mangan apa aku 10 tan dari 1 tan? Tengok. Apabila 1 tan pun daripada 10 tan, pergi 1 tan, nikmat tak tu? Nikmat masih ada lagi. Ada orang yang tak ada tan langsung. Kalau dia walaupun 10 tan jadi 1 tan, dia ingat pada Allah. Alhamdulillah. Inna haza la rizquna ma lahum min nafad. Wah, tambah ayat Quran lagi tuan. Ya Allah, tak apalah dek, syukur ada juga 1 tan ni. Mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah. Kan? Sebab dia ingat pada Allah. Kalau dia tak ingat, harap mangan apa aku gerik 1 tan ke. Rokok barang kabeh, munggah kabeh. Wah, ya. Dia akan mengeluh. Yang keempatnya, ketika kita ditimpa musibah, kematian orang disayangi, kehilangan harta, sakit. Sekali pergi Sofi komplek, ada orang cek darah. Haji, mari cek darah, percuma. Haji takut dia. Dia cabar takut. Benarnya takut juga. Cek. Ambil darah, 22 bacaan gulanya. Wah, kan? Padahal kalau minum tu, teh tarik tak ada susu. Kan boleh teh tarik tak ada susu. Baik TO kan? Teh tarik tak ada susu. Memang TO lah. Wah, air kosong 2 gelas. Ya? Dah teh tarik tak ada susu. Air kosong 2 gelas. Kena 22. Yang kawan sebelah, teh tarik susu lebih. Bacaannya 6. Oh. Ni nyalakan Allah Ta'ala. Kata Allah tak adil pula. Habis rosak akidah. Tapi kalau dia ingat Allah, sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, satu nikmat ni. Mungkin aku lebih kena berjaga-jaga makan, kena rajin beribadah, banyakkan taubat. Sebab dia ingat pada Allah. Saya belum uraikan tadi, ketika melakukan ketaatan pada Allah, kita kena ingat pada Allah tau. Sebab itu contohnya, Rasulullah nak pergi masjid, nak pergi surau ni, Rasulullah satu masa nak pergi masjid, Rasulullah nak masuk tu, langkah kaki kanan, Rasulullah baca doa panjang tuan-tuan. Apa doanya? Dinyatakan dalam kitab Al-Azkar, Rasulullah baca doa apa? A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wal sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ufirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Siapa yang tuan-tuan baca doa tadi? Macam tu. Oh, semua diam, semua baca. Alhamdulillah, Masya Allah, syukur, Alhamdulillah. Rasulullah nak pergi masjid, tuan-tuan. Bukan nak pergi shopping komplek, bukan nak pergi masuk, bukan nak pergi tandas. Nak pergi masjid, Rasulullah baca doa panjang. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang lampau daripada godaan syaitan yang terkutuk.
Maksudnya doa ini, Rasulullah nak pergi masjid, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Bermakna syaitan ni sampai tak ke surau ke masjid? Ada, sebab tu Pak Imam tadi. Sufufakum fa inna taswiyatas sufufa min iqamatis solah. Lurus dan rapatkan saf. Ini adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Untuk kemaslahatan, ini bukan dari Nabi. Matikan handphone semua. Ya. Dia tak lawan ni. Penuhkan dulu depan. Tak apa. Jangan dibenci imamnya tu. Itu jempol lah tu. Sayyidina Umar, kalau orang yang namai, dia lantik beberapa orang sahabat untuk memeriksa. Pastikan barisan lurus, rapat bau temu bau. Bila bin Rabah diriwayatkan, pernah dia ketuk kaki yang tak nak rapatkan. Betul kan? Ya. Kalau ada celah-celah kosong, siapa yang masuk menuhkan ni? Itu baru sap aja. Sebab tu apabila kita sampai ke surau, biar kita istiqamah tuan-tuan, kena jaga hati kita. Kan ada cerita, ni bukan orang sini ya. Ada haji tu, masa isterinya masih hidup, ya Allah, sembahyang fardu tak tinggal. Sembahyang subuh ya ono, sembahyang luhur ya ono, sembahyang asar ya ono, sembahyang maghrib ya ono, sembahyang isyak ya ono, sembahyang berjemaah, ya mendung, ya geluduk, ya banjir, ya ada je tuan-tuan. Bila isterinya meninggal, kok terus tak ada? Yang ada sembahyang Jumaat aja. Nah, haji tu mana kok isterinya meninggal kok tak ada? Apa kemurungan? Nak cari calon tak jumpa? Apa lara? Lepas tu jumpa dekat pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji. Tuan Haji sihat ni? Sihat kan sembahyang Jumaat semalam datang. Tapi waktu yang lain apa tak ada Tuan Haji? Inilah ustaz tanya, saya terpaksalah jawab. Kalau tak tanya, saya tak jawab. Kenapa Tuan Haji masa isterinya ada, Tuan Haji rajin pergi ke surau ke masjid? Gini ustaz. Saya ni kalau tak pergi, dia macam mengalahkan DJ radio lah. Abang ni kenapa tak sembahyang Jumaat? Abang ni tak sembahyang berjemaah. Abang ni bukan waktu subuh. Abang ni dah isyak. Kawan abang dah banyak meninggal. Pergilah surau bang. Daripada bingit aku pergi surau juga. Sekarang isi Pak Cik, isi haji dah tak ada. Aman dekat rumah. Tak ada orang nak bising-bising. Jadi sembahyang dekat rumah. Bermakna dia pergi masjid kerana siapa? Kerana baby isteri tuan-tuan. Itu yang tak istiqomah. Tapi tuan-tuan tidak. Tuan-tuan tidak. Kadang-kadang kita pergi ke surau. Bukan orang tuan. Kadang-kadang hamba Allah pergi surau. Dia sepatutnya, ya Allah, aku bersyukur pada Allah. Malam ini 9 Muharram, ya Allah. Besok aku nak puasa sunat, ya Allah. Mudah-mudahan kuat. Aku dapat pergi surau, ya Allah. Tanpa pertolonganmu, ya Allah. Aku tak sampai ke surau, ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah, semoga aku istiqomah, ya Allah. Mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah. Patutnya macam tu. Tapi kadang-kadang syaitan bisik. Pergi surau je, langkah kaki mana, baca bismillah pun tidak, masuk tengok. Yang ni bukan jawatan kuasa. Ni cerita je ya. Bukan betul pun. Jangan tuan-tuan terasa pula ni cerita ya. Ni bukan jawatan kuasa, tengok. Mana orang. Jawatan kuasa pun tak ada. Semalam mesyuarat aku dengar macam mana nak ramaikan jemaah. Dia sendiri tak datang, cakap tak serupa bikin. Tengok. Sangka buruk tak tu? Sangka buruk. Dia tak tahu jawatan kuasa tu mungkin ada hal dia tak datang. Yang jawatan kuasa pula. Tapi jawatan kuasa sini. Setan bisik. Sampai surah tahiyatul masjid pun tidak kena tengok. Wah, time ada makan. Ada bungkusan dekat belakang. Orang ramai datang. Datang nak makan. Sangka buruk tak tu? Sangka buruk. Azan dulu ya. Azan dulu. Nanti kita sambung sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sanad qa'imah hadi sayyidina Muhammad al-Masih wa syarafa wa darajatan 'aliyatan rafiyah wa ba'athum maqam mahmud alladhi wa'ata innaka latuliful mi'ad ya arhamar rahim. Tuan-tuan hadirin hadirat. Sebab itu yang mendorong diri kita ni ada dua. Sama ada malaikat, kalau malaikat dibagi ilham, tapi kalau yang mendorong kita syaitan, dia akan berbisik, tuan-tuan. Tu kadang-kadang AJK, tapi bukan AJK sini lah. Ya, ni cerita je, tuan-tuan, tak ada kaitannya. Datang aja tengok, wah, ramai sungguh hari ni. Ada makan, dia datang. Tak ada makan, tak datang. Tangga buruk. Kadang-kadang bukan gitu saja. Jadi makmum pun dah betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu maghribi salasya raka'atin. Adaan makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Setan bisik katnya kiri. Kau tengok tu, imam pakai gigi palsu katnya tu. Cari salah imam aja. Contoh, setan bisik. Kau tengok tu, imam pakai gigi palsu. Tak pakai poliden, tak ada gigi lagi. Cerita lah. Lepas tu ada imam tu. Subuh huruf zal ke zai tu. Allazi ke allazi. Itu huruf dad ke huruf kha tu. Cari salah imamnya. Dia suruh jadi imam tak nak, tuan-tuan. Cari salah. Kadang-kadang dia sembahyang. Kadang-kadang ni ada ustaz, ada dia tanya saya, "Ustaz, saya semalam sembahyang tak usuk lah. Kenapa? Saya fikirkan orang sebelah. Sembahyang dia tak sah, ustaz." Weh, kau dah tahu tak sah, buat bertanya aku. Kenapa? Masa kita baca tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, ustaz, pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, ilaha illallah tu kita disunatkan mengangkat jari, ustaz. Kan betul tak, ustaz? Jari sebelah kanan. Kita genggam juga, yang ni turunkan dulu dekat kepala lutut ujung sebelah kanan. Yang ni rata. Apabila asyhadu an la ilaha illallah, diangkat sedikit. Dia, ustaz, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Saya tengok sebelah tu. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Masa dekat umrah pula saya nampak, ustaz, dia orang luar negara, ustaz. Oh, saya tak pernah nampak. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Saya tanya, abang tengok tu, jari kawan sebelah tu, sebelah abang, dalam sembahyang ke luar sembahyang? Dalam sembahyang lah, ustaz. Lagi melalut, saya cakap. Mengangkat jari ni, ketika asyhadu an la ilaha illallah tu, sunat hayat. Kalau tak buat, dia diam aja pun tak angkat, sah hukumnya. Cuma tak dapat pahala sunnah je, tuan-tuan. Cuma kita Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, kita genggam, yang ni belah kanannya, belah kanan, genggam 3, 2 lepas, turunkan. Apabila asyhadu an la ilaha illallah, dinaikkan, sunat jadinya bengkokkan sikit. Ini pun sah, boleh sah. Bengkokkan sikit. Dan mata kita sunat, apabila jari dah naik ni, jari penunjuk naik, belah kanan, mata kita daripada pandang ke bumi, tempat sujud, sunat ketika itu pandang jari kita. Sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat tahiyat. Dia tak suruh sebut pandang jari sebelah. Asyhadu an la ilaha illallah, lagi melalut, tuan-tuan. Lagi melalut, lagi tak mengikut sunnah, tuan-tuan. Yang kanan kiri tu adalah mazhab Imam Maliki. Imam yang naik atas bawah tu mazhab Imam
Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila ada kalimah Allah dalam tahiyat akhir, dia akan angkat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kalimah Allah, dia akan naikkan. Turun, lepas tu dia naik turun. Tapi nengok sebelah memang tak ada. Ya. Itu contoh tuan-tuan, diuji tuan-tuan. Ya. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang bukan makmum. Tapi bukan imam sini ya. Nanti jangan semua tak nak jadi imam pula. Kadang-kadang imam pun diuji tuan-tuan. Setan bisik supaya mencari keredaan manusia daripada mencari keredaan Allah. Tak payahlah saya yang bercakap ni pun, walaupun tak apa dicakap ngomong Jawa pun kadang-kadang diuji. Imam bismillahirrahmanirrahim. Belakang makmum 6 orang aja. 6 orang. Salli pada isya'i al-barakatuh. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lepas baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Makmum 300 orang. Belakang ada penggerak masjid. Belakang ada tuan qadi. Contoh. Wah, lain sikit. Bos. Salli pada isya'i. Allahu Akbar. Sungguh panjang sungguh. Ini azan ke takbiratul ihram contohnya. Baca lepas Fatihah Yasin. Walaupun ni lagi menggeletar dia punya kaki makmum semua. Kenapa beza? Kenapa beza tuan-tuan? Sebab itu Imam Sayyidina Ali kata, dia antara tanda-tanda orang riak ni, dia apabila berada di hadapan orang ramai, dia akan rajin. Apabila dia bersendirian, dia akan malas. Wah, dekat surau orang ramai, tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu. Lepas isyak orang buat 2, wah memang betul kebiasaan buat 4 rakaat. Sembahyang witir 3 rakaat terus buat sebelum tidur. Dekat rumah, wah sembahyang betul. Allah. Dekat rumah, Allah. Wah, luaju. Macam kata orang Jawa macam kinjeng ngerak cewek. Melayunya pepatong yang nyambur tu. Oh, dekat sembahyang dia dekat rumah dia seorang beza, dekat surau beza. Patutnya walaupun dia sembahyang sunat contoh kat rumah, dekat surau patutnya sama. Tak ada beza. Adakah dekat rumah ada Tuhan lain? Tak, Allah Taala yang setu juga. Sebab tu kena hati-hati. Syaitan bisik aja. Biar mencari keredaan manusia daripada mencari keredaan Allah. Tapi tuan-tuan jangan salah faham pula. Ada amal ibadah yang kena buat terang-terang. Dia tak boleh buat sorok-sorok. Kata Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitab Al-Ikhlas. Ada ibadah yang tak boleh buat sorok-sorok. Contohnya azan. Boleh sorok azan. Bawa dekat ostrom. Allah, suara je keluar juga. Macam mana suara nak sorok kalau azan? Tak nama azan. Khutbah kita juga. Oh, khutbah tak bunyi. Kenapa? Nanti riak. Boleh. Ada amal ibadah yang memang kena terang-terang. Contohnya tuan-tuan nak pergi sembahyang. Semalam, Selasa, yang awal Muharram tu apa? Selasa malam Rabu ke Rabu malam Khamis ya? Saya lupalah. Awal Muharram. Nak baca doa akhir tahun, awal tahun. Wah, 6.30 dah pergi. Pakai jubah, pakai rida, pakai serban. Dah baguslah tu sunnah Nabi tuan-tuan. Tak dapat pakai serban, pakai rida pun dapat 1 tuan-tuan. Macam kita jumpa sultan. Oh, jumpa sultan semat sungguh. Cuba pakai tekak musang. Memang kena halau tuan-tuan. Ini kita nak bertemu dengan Allah ya. Maksud bertemu Allah, kita nak menghadap Allah. Buatlah sebaik mana yang mungkin. Dah baguslah tu pakai apa? Pakai ridak ke, pakai apa ni? Serban ke, semampu mana yang mungkin lah. Wah, naik motor pukul 6.30. Nak pergi awal ni sebab nak baca doa akhir tahun, nak baca tahlil ke apa. Nampak orang kat padang. Assalamualaikum. Surau awal Muharram. Ini dah pukul 6.30 ni. Pak Imam datang cakap pengusi datang 6.45. Nanti tak semat. Cepat. Wah, pergi warung pula. Wih, ngeteh nanti. Balik isak nanti ngeteh ramai-ramai. Ini berhenti balik. Sembayang. Ayo pergi surau. Ni nak awal Muharram ni. Bagus tak? Bagus tak tu? Baguslah. Tapi lepas tu lah, aku macam riak pula. Aku riak lagi tak guna ni. Balik terus sembahyang tepi katil je.
Kenapa? Aku dia riak lah tadi. Ngajar orang. Dia riak tak guna. Jangan begitu. Walaupun ketika itu ada riak, pergi juga. Dan banyakkan baca apa? La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Banyak-banyak. Ataupun banyakkan istighfar. InsyaAllah, lama-kelamaan perasaan riak tu akan hilang, tuan-tuan. Macam orang azan. Bilan yang tetap tak ada. Ini contoh. Bukan bilan sini. Dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, jangan, patut isyak lagi ke? Ada jadi kah? Suara aku ni best juga. Ngalahkan Bilal Masjidil Haram. Bilal tetap pun tak macam suaraku. Ada pasal dulu tak? Nak menunjuk ada tak? Astaghfirullahaladzim, aku nak menunjuk. Dia terus berhenti. Kenapa? Tak habiskan. Aku macam ada rasa menunjuk riak lah tadi. Aku tak boleh teruskan. Teruskan berdosa. Jangan begitu. Teruskan juga. Teruskan juga. Banyak, lepas tu banyakkan istighfar, banyakkan la haula, baca hauqalah. InsyaAllah dia akan hilang sedikit demi sedikit. Itu semua syaitan nak merosakkan keikhlasan kita dalam beribadah pada Allah. Sebab itu dalam zaman sahabat Nabi, tuan-tuan, tak silap saya namanya Abdullah bin Ummu Maktum, dia merayu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah izin aku untuk azan. Rasulullah diam. Ya Rasulullah, berikan aku peluang untuk azan saya sekali, janganlah bila berubah aja. Rasulullah diam aja. Rasulullah tak cakap apa, tapi dah banyak kali minta. Wahai Abdullah bin Ummu Maktum, ya, masa itulah belum ditegur. Aku benarkan kamu besok azan pada waktu subuh. Wahai Bilal bin Rabah, kamu relax dulu ya. Ibaratnya begitulah. Jadi apabila dah lepas azan, lepas sembahyang subuh, rupa-rupanya kita azan ni, tuan-tuan, bukan setakat makhluk di dunia, makhluk-makhluk di langit pun dengar, tuan-tuan. Malaikat pun jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, mau isu dia orang azan apa? Tapi tak cakap jauh lah, tuan-tuan, ya. Pagi tadi tak ada orang azan ke? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada. Cuma yang azan ni bukan Bilal bin Rabah, sahabat yang lain. Patutlah orang kerungu, tak dengar. Kenapa tak dengar? Kerana sahabat tersebut ditegur. Lepas tu ditegur lah. Kerana dia azan bukan ikhlas semata kerana Allah. Dia azan nak menunjukkan suaranya dia ni lebih merdu daripada Bilal. Bilal ni pernah diseksa. Dia oleh ketika jadi hamba, jadi lidahnya tu ada nak menyebut ada satu huruf yang tak berapa nak tepat. Ya. Jadi dia rasakan dirinya tu lagi sedaplah suaranya daripada Bilal bin Rabah. Lalu ditegur dan dia bertaubat. Lepas tu taklah, tuan-tuan, ya. Jadi amal ibadah ni, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lakukanlah seikhlas mana yang mungkin. Ini juga adalah merupakan satu hijrah yang terbaik. Yang keduanya, tuan-tuan, hijrah dari segi amal ibadah kita. Kita kena hijrah. Kalau kita lihat, tuan-tuan, daripada peristiwa 10 Muharram ni, kalau dalam kitab Hayatul Qulub, lebih 20 perkara, ya, yang berlaku dalam 10 Muharram. Di antaranya, contohnya kita lihat, tuan-tuan, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, tuan-tuan, diuji oleh Allah dengan anaknya yang ramai, isterinya yang berbilang. Tuan-tuan, isteri satu kan kebanyakannya. Ada yang berbilang alhamdulillah tu dah bagian masing-masing. Mungkin 1444 satu, 1445 dua, kita tak tahu, tuan-tuan. Beras, waras, keras, ya. Ini Nabi Ayub, isinya berbilang, anaknya ramai, dia punya ternakan kambingnya, untanya, ya Allah, memenuhi lembah. Tapi Nabi Ayub alaihissalam sentiasa ingat pada Allah. Dia tak meninggalkan solat dan zikirnya pun tak tinggal. Maksudnya sentiasa ingat pada Allah. Kita, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jangan kita sibuk mencari rezeki. Walaupun bilangan anak yang ramai, keluarga yang besar, kita cari rezeki. Jangan sekali-kali kita, kerana nak menanggung keluarga memang bukan ibadah, tapi jangan sekali-kali kita melalaikan perkara yang dipadukan oleh Allah. Contohnya dia mencari rezeki sampai meninggalkan solat Jumaat. Dia cari rezeki sampai meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya, kerana Rasulullah SAW ada menyatakan dalam hadisnya, tuan-tuan. Rasulullah berkata apa? Man qala maluhu wa kasura amaluhu wa hasunat salatuhu wa lam yahtub ahada minas muslimina kana ma'i yaumal qiyamah
ka usbu'ai hataini muttafaqun alaihi. Sesiapa yang sedikit hartanya tak banyak, tapi keluarganya yang ramai, anaknya 14, harta tak banyak, maka dia kena kerja lebih kan? Bayangkan anak 14 dengan anak seorang. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Dia tak sama ya. Ngomahi anak seorang, anak tunggal dengan anak 14. Kalau anak seorang, rumah tak besar pun okey, betul. Tapi kalau ngomahi anaknya 14, takkan rumahnya nak kecil. Tentu kena buat rumah yang agak besar. Yang kedua, ngingoni, pakaian, makan, minum. Kalau anak tunggal, beras 10 kilo, boleh tahan 2 bulan saya rasa. Tapi kalau anak 14, beras 10 kilo, biar awak kedi-kedi kau yang ini, agak-agak 10 kilo berapa hari dah habis kan? Pakaiannya pula anak tunggal, ya Allah. Beli selai dah cukup. Kalau anak 14, satu papan tuan-tuan. Satu papan pula, satu gulung ya. Satu gulung. Kemudian ngeloni, tak baik cerita lah. Kalau lagi ngeloni, lagi ramai nanti. Yang keempat, ngayomi beri kedamaian. Yang akhir sekali itu ngayomi. Beri pendidikan. Anak seorang dengan anak 14. Agak-agak mana kosnya tinggi tu kan? Anak 14. Sebab itu kata orang bijak pandai, duit tak bawa mati. Betul. Tapi tak ada duit macam nak mati tau. Duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi kalau tak ada duit, kasih sayang boleh hilang. Cuba time kita ada duit. Isi kita layan kita macam dekat warung tom yum. Abe nak makan apa? Cuba kalau tak ada duit, jadi be juga, jadi bewok ujungnya dia. Ya. Dengan duit tak boleh beli kesihatan. Tapi dengan kesihatan, nak sihat kena perlukan duit. Duit tak boleh beli kepandaian, ilmu. Tapi nak dapat ilmu, nak pandai, perlukan duit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, maka orang Islam ni, dia keluarga ramai, dia kerja rajin, dia jaga perkara yang dipadukan oleh Allah, sembahyang dan sebagainya, dan kemudian dalam masa yang sama dia menjaga hubungan sesama manusia, dia tidak suka mengumpat, tak memfitnah orang, tak menyanyi orang, dengan orang ramah, suka menghubungkan ukhuwah Islam. Besok kata Rasulullah apa tuan-tuan? Rasulullah bangkitkan dekat akhirat besok dalam surga, dia akan rapat dengan aku, kata Rasulullah, ini dengan ini. Rapat macam mana? Ini dengan ini. Maksudnya jari penunjuk dengan jari tengah. Akan dibangkitkan oleh Allah besok dekat akhirat dengan Rasulullah begitu hampir. Kalau dia mencari rezeki yang halal, menanggung keluarga yang ramai, dia tidak melalaikan perkara yang dipadukan oleh Allah, contohnya solat, dan menjaga hubungan sesama manusia, besok akan dibangkitkan oleh Allah begitu hampir dengan Rasulullah. Yang keduanya, tuan-tuan, kalau dulunya kita tak rajin nak berselawat, ya, minta maaf. Kalau dulunya kita tak rajin nak berzikir, pada tahun 1445 ni kita rajin-rajinlah berzikir. Kalau kita lihat Rasulullah ketika berhijrah daripada kota Mekah ke Yathrib, dalam perjalanan tu Rasulullah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar, mulutnya berkomat kamit. Berkomat kamit kenapa? Membaca ayat-ayat Quran, membaca zikir dalam perjalanan daripada Mekah ke Yathrib. Jadi tuan-tuan, dalam 1445 ni, contohnya kalau dulunya kita malas berselawat ke atas Rasulullah. Ya, berselawat kata Rasulullah malas. Selawat pun dalam sembahyang, 4 kali tu berukun tuan-tuan. Lepas sembahyang salam tu baru berselawat. Ataupun tunggu bulan Rabiul Awal baru nak selawat. Kalau boleh tuan-tuan, mulai tahun ini kita banyakkanlah berselawat di antara zikir. Ya, tak kiralah selawat panjang ataupun selawat pendek tuan-tuan, lagi-lagi hari Jumaat. Besok malam hari Jumaat kan. Hari yang lain pun berselawat. Tapi kalau malam hari Jumaat, siang atau malam, lagi banyakkan berselawat. Kerana Rasulullah ada menyatakan, aksiru alayya minas salati fi kulli yaumin Juma'ah. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumin Juma'ah. Faman kana aksarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Rawahul Baihaqi. Perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada setiap hari Jumaat. Hari Jumaat ni tuan-tuan, nak sembahyang boleh, baca Quran boleh, zikir lain pun boleh, tapi selawat perbanyakkanlah lagi-lagi hari Jumaat. Kata alim ulama, supaya kita tergolong dalam memperbanyakkan selawat, kalau boleh sehari semalam jangan kurang 300 kali. Berapa kali? 3. Tapi saya dah ngamalkan 1000 boleh Ustaz? Ya boleh sangat. Ya. 10,000 Ustaz? Ya lagi boleh. Yang susah tak baca lah tuan-tuan. Ya. Dan akan dibentangkan padaku, kata Rasulullah, setiap hari Jumaat.
Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam surga besok. Jadi yang kedua, orang yang paling hampir besok dengan Rasulullah, orang yang banyak berselawat. Coba bayangkan tuan-tuan, ada sultan datang dekat surau ni. Jemputannya banyak sangat, sampai 10,000 jemputan. Parking sampai tak muat dekat taman-taman. Tiba-tiba tuan-tuan dapat salam tangan sultan tu. Kemudian dapat duduk makan sehidang dengan sultan. Seronok tak? Oh, seronok sungguh. Cerita dengan orang sebulan tak habis. Tak payah dengan sultan. Duduk dengan Pak Imam pun rasa seronok. Saya dulu tuan-tuan, kalau orang Jawa kenduri, saya suka duduk dengan Pak Imam. Walaupun umur saya masih 12 tahun, 14 tahun. Kenapa? Duduk Pak Imam memang seronok betul. Sebab apa? Kenduri Pak Imam makan nasi ambeng ke orang Jawa. Pak Imam punya ambeng ayam engkong. Kalau jemaah, dia ayam paling besar pun seekor belah 2. Ataupun silap-silap seekor belah 4. Tapi dengan Pak Imam, ayam engkong. Dalam siap biji-biji telurnya tu pun ada lagi kan. Oh, seronok betul. Duduk Pak. Itu baru duduk dengan Pak Imam. Baru dapat salam tangan sultan, duduk hampir dengan sultan. Bayangkan besok dekat akhirat, duduk hampir kedudukan kita hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya akhir ini ada oleh-oleh untuk tuan-tuan. Semoga tuan-tuan dapat ambilnya. Tak tolong bagikan ni. Dapat lain. Ada 2 ya tuan-tuan. Okey, yang satu tu tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dah hafal semua. Tak apalah, dah hafal pun saya terangkan ya. Yang pertama tu selawat ya, selawat sifat ataupun selawat tip. Tuan-tuan amalkanlah selawat sifat ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak baca 300 kali sehari pun boleh ya. Ikut kemampuanlah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya. Itu selawat sifat, maknanya ada kat situ tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan dapatlah baca akan maknanya. Dan tuan-tuan, kelebihan selawat sifat ni ataupun selawat tip, diri sukar dipengaruhi oleh anasir buruk yang tidak sihat. Tubuh badan menjadi kuat dan sihat, tidak mudah terkena penyakit yang merosakkan. Nombor 3, menyihatkan jasmani dan rohani. Nombor 4, hati menjadi tenang dan terang dalam melihat mana yang hak dan mana yang salah, terhindar daripada penyakit berat dan berbahaya. Tuan-tuan, kata guru saya tuan-tuan, setiap zikir ataupun baca Al-Quran yang kita istiqomah, maksudnya baca selalu, insya-Allah ada keberkatannya tuan-tuan. Ya, jangan baca seminggu sekali, sebulan sekali, tak jadi tuan-tuan. Istiqomah kalau boleh setiap hari, jangan tinggalkan sesuatu zikir ataupun satu ayat Quran yang kita baca. Cara amalkannya tuan-tuan, amalkan sebagai zikir harian bagi memupuk sifat kasih sayang antara suami isteri dan ibu bapa. Ya, kalau dalam keluarga agak dingin aja, banyakkan selawat sifat ni. InsyaAllah dengan berkat selawat sifat ni tuan-tuan akan memperbaiki hubungan. Sekiranya ada orang sakit tuan-tuan ataupun diri kita sakit, baca selawat sifat ni sebanyak 21 kali. Kemudian hembuskan dalam air, kalau boleh air itu yang tak kena api. Kemudian diminum air tersebut dan sapu pada anggota yang sakit. Pada satu masa tuan-tuan, ada orang perempuan mengandung, pergi ke pasar. Kemudian dia pengsan. Ambulans dah sampai, kawan saya kebetulan ada sebelah makcik tu ada buat, makcik boleh minta air mineralnya. Saya nampak dia baca tu, dia tiup, dipercikkan ya. Sadar, diminumkan, boleh bangun. Ambulans terbalik je tuan-tuan. Kau baca apa? Aku nampak kau sekolah pun tak ada nuntut apa-apa, bersifat apa. Kalau aku baca selawat air. Selawat apa? Selawat sifat 3 kali. Tapi dia jadi amalan harian. Ya, insya-Allah ada keberkatannya tuan-tuan. Minumkan sikit, kemudian sapu tempat mana yang sakit. Lebih. Seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baca selawat ini dan hembuskan kepada anak semasa dia sedang. Ada kurang lagi. Yang mana? Ada. Cuba 4 lebih.
Okey. Kemudian tuan-tuan, kalau ada anaknya sekolah, bolehlah baca selawat sifat ni, tiupkan dekat umbun-umbunnya ketika dia tidur. Niatlah apa yang nak. Kemudian ataupun baca di pada kismis tersebut dan makanlah kismis itu dalam bilangan yang ganjil 3-5 sehari untuk merangsang minda anak-anak. Ataupun kita menghadapi orang yang tengah marah, yang tak dapat dikawal. Ataupun diri kita sedang marah. Bacalah selawat sifat ni 3 kali, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan-lahan pada orang yang sedang marah tersebut. Insya-Allah kemarahannya akan reda, ya. Dan satu lagi tuan-tuan, ni banyak sebenarnya bacaan dalam sujud ni, banyak tuan-tuan. Banyak dia punya bacaan-bacaannya. Tuan-tuan bolehlah amalkan mana salah satu, ya. Salah satu boleh tuan-tuan amalkan. Ini daripada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sering membaca doa ni dalam rukuk dan sujud ketika Rasulullah umur 60 sehingga Rasulullah wafat. Yang mana? Yang ni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Ataupun ni pada sujud yang terakhir, tuan-tuan boleh baca yang sebelah bawah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Ini boleh diamalkan. Banyak lagi bacaannya lah. Ini di antara bacaan-bacaan tambahan ketika rukuk dan sujud, terutamanya solat-solat sunat lah, ya. Jadi saya setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadan wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.